Okey, untuk soalan nombor 4A ni, okey, Raja 4 menunjukkan pembiakan jagung melalui dua kaedah iaitu culture tisu dan semaian biji benih. Okey, yang sebelah kiri ni adalah tisu culture, yang sebelah kanan adalah semaian biji benih. Jadi kita label lah A dengan B. Okey, ladang A dibiak. Okey, ni cikgu dah beritahu tadi. Okey, soalan dia, kehendak dia bincangkan perbezaan dua kaedah ini dari aspek variasi anak pokok dengan pokok induk. Jadi di sini ada A dengan B. Kamu kena cerita dululah. Yang A ni kaedah apa? Okey, culture tissue. Culture tissue ni juga adalah pengklonan yang mana klon daripada induk dia. Kita ambil bahagian tertentu pada induk, kita boleh ambil daripada bahagian daun, bahagian batang, okey, bahagian akar. Kita boleh klonkan induk ni, kita akan menghasilkan anak pokok yang sama sebiji macam dengan induk dia. Jadi kamu kena ceritalah. Okey, kaedah A ni kaedah apa? Tadi cikgu dah cakap dah, kaedah pengklonan ataupun anak pokok ni diklon daripada induk. Okey, kemudian bila dah klon, dia ada variasi tak? Tak ada lah kan. Klon ni maksudnya kita menghasilkan sama macam dengan dia punya induk. Jadi kamu kena cakap lah. Ciri-ciri sama macam pokok induk. Jadi bila dah sama macam dengan induk, anak pokok ni dia tak akan menunjukkan variasi dari segi genetik. Okey, sebabnya dia memang semua sama saja macam dengan induk dia. Okey, manakala yang B pula, semaian biji benih. Okey, biji benih ni macam mana dia terhasil? Macam mana boleh terhasil biji benih? Yang kamu belajar sebelum ni lah. Proses apa? Dia kena ada proses pendebungaan. Kamu kena ceritalah. Okey, jadi proses pendebungaan ni kamu tahulah. Dia adalah kacukan daripada gamet jantan dan juga gamet betina. Jadi dia ada proses pindah silang di situ. Okey, jadi persenyawaan juga adalah secara rawak. Bila persenyawaan secara rawak, dia boleh menghasilkan anak pokok daripada ciri-ciri yang berbeza daripada pokok induk. Jadi genetik anak pokok juga dia mengalami variasi berbanding dengan induk. Jadi kamu kena cerita macam tu lah. Boleh buat jadual, tapi jadual ni satu je lah. Jadual ni cikgu nak ingatkan kamu, jangan buat ayat yang terlalu ringkas. Kebanyakan kamu suka buat ayat yang terlampau ringkas. Kalau kamu nak buat perbezaan, buatlah yang macam cikgu ajar sebelum ni. Okey, ada perkataan manakala dan sebagainya lah. Okey, soalan 2. Seorang petani ingin menanam pokok jagung di ladang C. Okey, ada ladang yang baru, ladang C. Andaikan anda ialah seorang pegawai pertanian, cadangkan kaedah yang disyorkan kepada petani itu. Terangkan kelebihan kaedah itu terutama. Okey, dia minta kelebihan kaedah itu terutama dari aspek ketahanan tumbuhan melawan penyakit dan juga haiwan perosak. Okey, jadi markah dekat sini yang pertama, kamu kena cadangkan dulu, kamu nak ambil kaedah apa? Kamu nak ambil kaedah semaian biji benih ke kamu nak ambil pengklonan tissue culture? Contohlah kalau kamu pilih semaian biji benih. Kamu kena bagi tahulah kenapa semaian biji benih tu kamu pilih. Kenapa? Apa kelebihan dia? Dari segi aspek ketahanan tumbuhan melawan penyakit. Jadi kamu boleh aplikasikan balik apa yang kamu tahu tadi. Sebab kalau kata pokok yang menggunakan semaian biji benih ni, dia ada variasi genetik yang pelbagai, yang berbeza daripada dia punya induk dia. Sebab dia dah melakukan persenyawaan yang secara rawak. Bila dia melakukan persenyawaan secara rawak, anak pokok yang terhasil tu mempunyai variasi. Okey, jadi genetik dia juga mempunyai variasi. Okey, jadi bila ada variasi, apa yang kamu boleh kaitkan dengan ketahanan tumbuhan melawan penyakit? Adakah dia lebih kuat? Ataupun adakah sama dengan induk dia? Yang tu kamu dah kena cakap. Okey,
Kemudian, soalan B, soalan yang terakhir. Okey, mutasi boleh menyumbang kepada variasi dalam kalangan organisma. Bincangkan bagaimana mutasi boleh mempengaruhi variasi. Okey, maksudnya di sini kamu kena cerita tentang mutasi yang kamu belajar dalam 12.3. Macam mana mutasi tu dia boleh mempengaruhi variasi. Okey, jadi kamu kena ceritalah. Kita ada 2 jenis mutasi. Kamu kena cerita tentang 2 jenis variasi mutasi tu. Kita ada mutasi gen. Mutasi gen ni macam mana? Macam mana mutasi gen ni boleh menyebabkan variasi? Okey, macam mana mutasi gen boleh menyebabkan variasi? Kamu kena ceritalah. Mutasi gen ni dia apa? Okey, dia menyebabkan apa? Lepas tu apa jenis-jenis mutasi gen? Okey, lepas tu pula, lepas kamu cerita mutasi gen, kamu cerita pula satu lagi mutasi kromosom. Sebab kedua-dua ni memang dia akan menyebabkan variasi. Okey, kromosom. Variasi berbeza daripada dia punya induk dia. Cerita pula mutasi kromosom ni apa pula? Lepas tu apa jenis-jenis mutasi kromosom? Okey, apa nama penyakit dia? Macam mana dia boleh menyebabkan variasi? Kamu kena cerita. Cukup 7 markah. 7 poin. Okey, jadi itu sajalah untuk latihan kamu pada hari ini. Habiskan bahagian C. Okey, yang mana yang dah buat bahagian B, yang mana hantar awal tu cikgu dah tandalah. Okey, tahniah dan juga terima kasih kerana berjaya menyiapkan tugasan kamu bahagian B. Sekarang ni adalah bahagian yang terakhir, bahagian C. Okey, minta tolong kamu buat. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu. Okey, dan ini adalah latihan terakhir sebelum kita masuk pada bab 13 pada minggu hadapan. Okey, lepas ni mungkin kalau kamu tak buat, lepas ni mungkin kita dah tak tengok dah latihan ni macam yang kita buat sekarang. Sekarang cikgu pergi satu-satu cikgu pergi. Lepas ni memang cikgu nak fokus kepada tingkatan 4 pula. Jadi tolong gunakan peluang ni untuk melakukan ulang kaji bab tingkatan 5. Okey, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.